Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat trader semua. Alhamdulillah, pada hari ini saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana kita telah pun mencapai sasaran kita pada hujung minggu lepas. Mana minggu lepas kita telah pun buat satu unjuran ataupun mapping bagi harga FCBO dan juga beberapa pasaran lain. Okey, yang pertama sekali tunjukkan sini ialah harga FCPO di mana telah pun mencapai sasaran pertama iaitu 4070 di sini berhampiran dengan resisten 1 R1 ni. Kemudian petang tadi pada hari terakhir pasaran iaitu pada petang tadi tutup di mana kita telah lihat harga telah pun melebihi sasaran yang kedua. Itu sasaran kedua kita ialah di sini 4270 di kawasan ni. Namun betul tadi harga telah pun melebihi sasaran kita lah, naik di mana harga telah pun break resisten 4300 ni 4303. Okey. Yang kedua, saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana kita buat mapping ini ya. Yang pertama, saya telah menggunakan Indi GCO V5 ini ya, yang dalam pembinaan kami iaitu parameter yang menggunakan Fibo, auto Fibo, ini support dan resistance. Kemudian saluran regresi iaitu yang hijau putus-putus ni adalah saluran regresi yang bawah ni. Kemudian yang atas, trendline atas, trendline bawah dan ada satu garisan tengah. Okay, ini dinamakan saluran regresi ya. Ada satu trendline atas dan trendline bawah. Okey, di sini kita nampaklah bila harga telah pun berada di trendline bawah, maka kita akan boleh membuat andaian ataupun unjuran bahawa harga akan rebound semula ke atas. Okey, yang hijau, saluran regresi yang warna hijau ni menunjukkan harga dalam keadaan uptrend. Jadi wajaran kita adalah buy. Okey, buy. Di sini kita boleh membuat satu wajaran iaitu potensi untuk buy. Jadi kita cari signal buy di sini. Okey. Yang kedua, apabila harga telah pun berada di atas, contohnya macam ni. Okey, macam ni kan. Okey, jadi harga wajaran kita apabila harga telah pun mencapai di trend atas, kemungkinan dia akan pullback ataupun retrace ke bawah. Jadi wajaran kita adalah sell di sini ya. Kalau tengok sini ni ada wajaran sell. Kerana harga telah pun mencapai yang harga tertinggi di atas lah, trend atas. Dia akan pullback ke bawah. Okey. Kemudian saya juga tambahkan line EMA di sini dalam GCO V5 ni saya tambahkan line EMA, 3 line EMA iaitu 5, 38 dan juga 100. Okey. Kemudian kita ada signal EP untuk entry price bagi long term ataupun swing sini ada. Ya, bila EMA ni saling cross yang EMA kecil yang cross pada EMA besar, jadi dia keluar signal EP ni. Okey, contoh di sini. Okey, yang ketiga, unjuran di sini penting kepada kita walaupun kita ni trader intraday ataupun scalping unjuran pada time frame yang lebih besar. Contoh sawit di sini saya gunakan 1 hour 1 jam. Kemudian untuk contoh kalau ETH saya lebih suka guna 4 hour, 4 jam guna 4 jam. Sawit saya lebih suka 1 jam. Gunakan time frame 1 jam untuk buat mapping. Kita nak lihat wajaran scalping kita pada hari tersebut yang mana yang sesuai. Sama ada kita nak buy ataupun sell. Sekiranya kita ikut pada time frame yang lebih besar, maka kita akan lebih selamat dari segi posisi.
Kita tak nak kita tersalah kongsi kalau contohnya pada time frame besar ni ya, signal sepatutnya buy tapi kita masuk entry sell. Ini kita melawan arus. Jadi contoh macam di sini kita buat mapping macam ni. Contohnya pada time frame 1 hour ni ada signal buy, katakan sini buy. Okey, contoh dia harga berada di trend line bawah dekat support. Ni support. Support satu ni. Contohnya sini harga low. Pivot low dan juga fiber menunjukkan juga sini adalah support. Jadi harga telah pun berada di atas, rebound ke atas daripada trend line bawah ni. Menunjukkan harga akan pergi ke atas. Okey, harga di sini kita nampak harga telah pun melepasi line EMA juga. Jadi ini fiber low, harga low dan juga EMA ni sebagai satu signal kepada kita di mana kita patut entry. Okey. Kemudian bila keluar signal buy di sini untuk time frame yang lebih besar, maka wajaran untuk scalping kita pada hari itu adalah buy. Kita follow sahaja time frame besar ni. Okey, contoh tuan-tuan, signal Indi GCOV5 ni sama sahaja dengan Indi Futures Scape P2 yang tuan-tuan pernah guna sebelum ni. Di mana tengok sini ada signal sell di sini ya. Sebenarnya untuk merah ni pada bar pertama ni ada signal sell dan juga pada bar warna hijau ni ada signal buy. Cuma saya hide kan, saya sembunyikan. Ada macam ni. Okey, jadual saya cuba tunjukkan kepada tuan-tuan. Saya telah tutup sebenarnya ni iaitu untuk signal buy dengan sell dia. Okey. Ni dekat sini. Okay. Saya buka semula signal buy dan sell tu. Okey, dia dah ada Yang warna kelabu ni buy Saya sengaja buat kelabu lah sikit supaya tak nak ganggu banyak sangat. Okey, yang ni sell. Ni buy. Saya base kepada bar ni. Sama saja signal bar ataupun signal ni sama saja dengan FutureScape V2. Cuma bezanya saya tambah line EMA, trend line, saluran regresi dan juga auto fibo. Yang ni untuk fibo 1 bulan 1 month. Okey. Dan time frame yang guna ialah 1 hour. Okey. Jadi sini kita nampak daripada awal lagi signal buy keluar bagi time frame yang lebih besar, maka wajar untuk scalping pada time frame 5 minit ataupun 3 minit ataupun 1 minit. Jadi kita cari signal buy sahaja supaya kita tidak melawan arus dan kita yang boleh merisikokan entry posisi kita. Okey. Kemudian yang kedua saya tunjukkan kepada tuan-tuan, kita telah pun mencapai sasaran juga, iaitu unjuran dalam kripto iaitu ETH USD di mana target kita ialah 19. Unjuran dibuat pada hari okey, saya sebab saya gunakan 4 jam untuk ETH ni saya lebih suka gunakan 4 jam. Okey, tengok sini. Pada 6 Ogos sebelum ni, yang sini ni tengok ni yang saya buat unjuran sebelum ni. Okey, kita tengok di sini.
Okey, sini ya. Tuan-tuan tengok pada 6 Ogos saya telah buat satu anjuran di mana harga akan pullback dahulu, kemudian baru dia akan naik mencapai sasaran kita iaitu 1923. Di sini sasaran yang telah kita buat. Okey, kita tunjukkan bagaimana bahan ini telah berlaku. Di sini ya, tengok teman-teman. Harga dia akan break resisten kita di sini. Okey, kemudian terus pergi mencari 1900. Okey, pada sasaran kita telah pun capai di sini. Okey. Dan sebelum itu juga saya telah buat anjuran untuk sawit. Yang ni dalam tadi review yang saya yang kedua untuk analisis dan anjuran. Ya, mana kita telah buat anjuran ni pada 5 Ogos saya telah buat. 6 Ogos, lebih kurang macam itulah. Okey, di sini kan kita tengok bagaimana harga bergerak mana yang kita telah unjurkan. Okey, tuan-tuan tengok sini. Okey, di sini kita buat unjuran, kemudian harga naik ke atas. Okey, kemudian dia pullback ke bawah, retrace. Okey, di kawasan resisten tadi sebagai support lah. Sini support baru sebenarnya. Dan kemudian harga terus ke atas iaitu mencari resisten 2. Sini. 4270 kita buat sini 4280 lebih kurang lah. Dan petang tadi dia telah break resisten 2 ni. Terus pergi ke atas menjadi 4500 petang tadi ya. Okey. Jadi tuan-tuan di sini kita nampak unjuran ni penting lah. Unjuran ataupun lihat support dan resisten pada time frame yang lebih besar ni sangat penting untuk kita walaupun kita scalping pada time frame yang lebih kecil. Untuk lihat wajaran trend semasa pada hari tersebut. Jadi apa yang kita boleh buat untuk posisi kita. Sama ada kita nak buy ataupun sell. Okey. Contoh di sini saya tunjukkan tuan-tuan yang menggunakan future scape V2. Kita tutup dahulu yang ni. Kita buka. Okey, tengok ni. Contohnya pada time frame yang lebih besar. Kita tengok sini ya. Contoh sini. Seperti mana yang saya beritahu tadi. Dalam keadaan trend menaik, kita ikut kepada signal yang sedia. Contohnya sini sell. Kalau kita guna trend line tadi, kita boleh tahu bahawa harga dalam keadaan trend menaik. Jadi kalau kita sell di sini, walaupun ni satu time frame 1 jam, ada keluar signal sell. Jadi untuk lebih selamat, sebab tu saya katakan tadi, dalam keadaan trend menaik, kita ikut trend. Jangan lawan trend. Kalau kita sell juga sini, kemungkinan kita melawan arus dan akan mengalami loss lah sini ya. Kalau kita cari signal buy sahaja, jadi kita tidaklah berlaku floating ataupun loss bila kita entry. Okey. Sini ya. Contoh sini saya buka TF 3 minit
Okey, contoh yang ni, yang hari ni, TF 3 minit ya tuan-tuan. Kita tengok sini. Apabila kita ikut trend, contoh trend tadi pada time frame besar, kita nampak bahawa harga dalam keadaan menaik. Okey, jadi saya cakap sebelum ni, kita cari signal buy. Jadi kalau tuan-tuan cari signal buy sahaja sini, kita akan lebih selamatlah dari segi posisi entry kita. Tidaklah berlaku floating ataupun loss lah. Contoh kita di sini ada signal sell. Kalau kita masuk sell, tengok signal sell, kita akan lekat sini lah. Kita akan loss lah. Walaupun ada signal sell. Pada time frame 3 minit. Jadi kita, seperti yang saya cakap tadi, kita masuk ikut trend. Jadi kita cari buy sajalah. Kecuali trend dalam keadaan menurun. Dia dah patah trend, kemudian kita cari signal sell pula. Begitulah sebaliknya. Okey.